Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, sementara nanti solat Jumaat sebagai peringatan buat diri saya juga tuan-tuan, peringatan buat kita bersama untuk diambil tindakan. Sebelum terlupa, jangan abaikan satu aspek yang penting. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Okey, kalau kita tinggal dalam masjid walaupun sekadar lama atau makninah, maka dapat pahala dengan syarat berniat lah. Kalau tak duduk-duduk biasa gitu lah. So rehat tu dia ada pahala. Ini nama dia i'tikaf walaupun tak buat apa. Right. So dalam keterbatasan waktu, lebih kurang dalam setengah jam ni kita nak bincang sikit. Kita nak buat peringatan tentang surah Al-Qadar. Umum telah mengetahui kalaulah the last 10 days of in the month of Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, dia makin kerap datang ke masjid sebenarnya. Makin kerap buat ibadah, makin kerap tinggal rumah tu sebab ke masjid lah. Makin dilipat gandakan dia punya usaha. Kalau biasa satu hari satu juz, mungkin satu juz setengah dia baca Quran. Biasa dia sedekah RM1, mungkin RM10. 10 hari terakhir itu memang konsep dia kena lipat gandakan. Okay? Dan Nabi SAW pun beriktikaf di masjid for the last 10 days in the month of Ramadan. Okay? Nabi tinggalkan ikat kain. Dalam hadis tu dikatakan ikat kain, maknanya Nabi tinggalkan dia punya isteri, pergi masjid, okay, dan beriktikaf. Tapi jangan salah konsep. Jangan dapur tak berasap, kerja tak settle, nafkah yang wajib tak settle, awak pergi iktikaf ke masjid. Tu tak betul tu. Okay. So nafkah yang wajib tu kena settle lah dulu. Rumah kasih clear, beras, dapur berasap, bawang semua settle. Okay. Dah settle tu, sebab tu kerja orang lelaki. Nafkah ni orang lelaki ke? Tempat tinggal, pakaian dan juga makanan. So tu settle, barulah buat benda-benda yang sunat. Jangan yang wajib tak buat, sunat yang dilebihkan. Tu salah konsep. Okay. Kalau tak dapat pun sepanjang malam duduk iktikaf, datang masjid awal dan sebagainya. So dalam surah Al-Qadar dan dalam 10 malam terakhir tu, Nabi kata ganjil. Okay. Semua orang tahu dalam 10 malam yang terakhir itu akan ada satu malam yang nama dia Lailatul Qadar. Semua orang tahu, ni biasalah. Tuan-tuan pun hidup dah 70 tahun, 60 tahun, 50, setiap hari dengar. Sampaikan ada satu surah dalam Quran tu surah Al-Qadar. Okay, surah Al-Qadar. Semua yang tahu ni, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami merujuk kepada Allah. Allah kan satu, kenapa sebut kami pula? Bukan kami ni untuk plural ke? Menunjukkan kehebatan dan kekuasaan. Kami turunkannya yang merujuk kepada Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Habis yang 17 Ramadan tu apa cerita? 17 Ramadan adalah Quran yang turun daripada langit dunia kepada Nabi dalam keadaan beransur selama 23 tahun. Yang turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia ni tadi, lamsam, itu nama dia. Itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. So banyak kelebihan-kelebihan yang ada pada Lailatul Qadar. Kita nak ulas sikit tentang Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Okey. Saya dah jelaskan tadi dari Lauh Mahfuz ke langit dunia yang Baitul Izzah. Dari langit dunia pada Nabi ke dunia, itu lain cerita. Itu pada yang pertama tu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu 17 Ramadan. Okey. Kami turunkan pada Lailatul Qadar, pada Lailah yang banyak hikmah, banyak kebijaksanaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kamu tidak tahu apa itu Lailatul Qadar? Makna Lailatul Qadar ialah dinamakan. Wa ba'dal mufassirin qalu sumiyat bidzalika li anna Allah Ta'ala yuqaddiru fiha ma yasha'u min amri. Sebab Allah Ta'ala menetapkan takdir apa yang dia kehendaki
min amrihi, daripada urusannya. Sebab itu malam tu digalakkan beramal dan berdoa. Dan kata Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, pada malam tu malaikat berbundung-bundung. Bukan satu malaikat yang turun ke dunia ni, hampir seluruh malaikat turun ke dunia. Yu'amminuna du'an nas, mengaminkan doa manusia pada malam tu. Sebab tu kena banyak doa lah. Saya dah doa banyak dah Ustaz, dah berpuluh tahun, tak ada pun efek apa-apa. Okey, nombor satu cek makanan halal, minuman halal, pakaian halal, boleh sembang. Kalau tiga ni tak lepas, tiga ni tak settle, jangan sembang lah. Jangan marahlah kenapa doa lambat makbul. Makanan halal, minuman halal, dan juga pakaian yang halal. Itu dalam hadis 40 kan. Fa anna yustajabu lahu fa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram. Itu nombor satu. Yang kedua, mungkin ada hikmah-hikmah tertentu. Jadi dinamakan malam Lailatul Qadar itu Allah tentukan, ya qadar. Okey. Minas sanatil qabilah, min amril maut, ajal mautnya, wa rizq, dan juga rezekinya dan seumpamanya. Wa yusallimu ila mudabbiratil umur, diserahkan semua benda-benda ni, pelaksanaan takdir-takdir ini kepada 4 malaikat, Israfil, Mikail, Israel, dan juga Jibril. Itu sebab namakan Lailatul Qadar. Tapi Lailatul Qadar dari satu aspek ni satu malam yang sangat agung. Wa ma adraka Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Ini satu kelebihan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Malam Lailatul Qadar, Lailah tu malam lah, okay? Lailatul Qadar, Lailatul dalam bahasa Arab is night. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. So adik-adik don't get confused. This is not about the moon. Ini bukan bulan-bulan tu. Ini bulan kalender. Bulan Januari, bulan Muharram, Rabiul Awal dan sebagainya. Bulan, so 1000 bulan. Bayyana fadlaha wa azmaha, menerangkan dia punya keutamaan dan juga kebesarannya. Keutamaan masa innama takunu biqassati ma yaqa'u fi min al-fadail. Okey, dalam Islam dia ada konsep waktu yang barakah, dia ada konsep masa yang barakah, dia ada konsep hari yang barakah, dia ada konsep masa zaman yang barakah. So macam mana nak tahu tu? Kata mufassirin, kata Imam Qurtubi, wa fadilatu zaman, sesuatu masa tu punya keutamaan, dia punya privilege, punya keistimewaan. Sesuatu masa itu dikatakan demikian jika terdapat banyak privilege, banyak keistimewaan pada malam tu, pada zaman itu, maka dinamakan keutamaan masa ketika itu. So kita ambil contoh, dalam seminggu Jumaat adalah waktu yang barakah. Dalam setahun Ramadan adalah barakah. Dalam sebulan tu ada Lailatul Qadar, banyak keutamaan. Itu sebab orang semua nak cari Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Bukan senang lah siapa dapat rezeki dia. Okey. Nak confirm dapat ni dari 10 terakhir lah. Walaupun tu juga khilaf. Tiap-tiap daripada 20, 21, 22 sampailah malam ni, tahun ni mungkin 29 Ramadan. Dapat kerja, malam tu datang, iktikaf dan sebagainya. So kenapa pula Allah sebut alfi syahrin? Dia ada beberapa isu lah. Umat-umat terdahulu, ya, kita ni umur pendek, umat terdahulu umur ratus-ratus. So kita nak lawan ataupun nak catch up macam umat dulu mungkin tak boleh. Sebab umur kita purata 63, 60, 70, macam tu je lah. Mungkin statistik daripada Jabatan Statistik, Jabatan Kementerian Kesihatan, mungkin dia punya apa purata orang lelaki 70 lebih umur sekarang. Okey, secara saintifik, secara perubatan begitu, 70 lebih dan sebagainya, bergantung pada cara kita makan, bergantung gaya hidup kita. Okey, jadi sebab itulah dibaginya satu malam yang kalau anda beramal itu lebih baik daripada 1000 bulan. So kalau jatuh tiba-tiba kebetulan anda bersedekah, katalah say 10 ringgit, 10 ringgit itu akan menyamai seolah-olah 1000 bulan.
Bahkan lebih baik, dikatakan lebih baik daripada 1000 itu. So 10 ringgit yang jatuh pada malam Lailatul Qadar anda buat itu bersamaan dengan 1000 bulan, seolah-olah anda bersedekah 1000 bulan. Dan kiaskan dengan amalan-amalan yang lain. Hatta anda membaca Bismillahirrahmanirrahim, hatta anda membaca duduk-duduk di meja makan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seolah-olah anda berselawat selama 1000 bulan. Takkanlah tak ada amal langsung. Memanglah tak ada siapa sempurna. Saya tak sempurna, saya nakal, banyak lagi kelemahan. Jadi peringatan untuk kita semua, dia punya kelebihan itu yang dinyatakan sedemikian. Okey. Jadi dikatakan di sini wakila innal abid, dulu ada satu teori, ada satu fahaman, ada satu anggapan, innal abid kana fi ma madha la yusama abidan hatta ya'budallah al-fashar. Manusia ni tidak dipanggil level ataupun gelaran ahli ibadah sehinggalah dia beribadah. Okey. La yusama abidan hatta ya'budallah al-fashar, sehinggalah dia beribadah 1000 bulan, iaitu 83 tahun dan 4 bulan. Seorang dulu dia ingat begitu je, ni ahli ibadah, belum 83 tahun lagi, tak jakal ahli ibadah. Itu kalau full time ibadah. Awak berapa umur? 17, tidaklah dipanggil ahli ibadah baru 17. Itu pun kalau full time beribadah khususlah maksudnya. Okey, dengan wa artashir faja'ala Allah ta'ala li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibadatan la khairu min alfi syarikan ya'buduha. Maka sebab itulah nak tunggu nak dapat level ataupun status apa ahli ibadah. Awak ni dah beribadah ke belum? Sudah. Berapa lama? 83 tahun 4 bulan. Okey, lulus. Jadi dibuatnya satu malam menyamai 83 tahun 4 bulan ni. Allah ciptakan nama dia Lailatul Qadar. Anda rujuk tafsir Imam Qurtubi Jamil Ahkam. Tu. Sebab itu ada yang mengatakan, ya, okey, 10 malam terakhir, malam tadi 25. Baik, dia ada kaedah yang diijtihadkan oleh para ulama. Nak kata tak betul pun kita tak berani nak kata. Nak kata betul pun wallahu alam. Sebab Lailatul Qadar ni Allah yang tahu. Nabi tahu tak? Nabi tahu sebenarnya. Dalam kitab ni Nabi tahu, tapi dia tak beritahu. Bukankah sifat tabligh itu wajib bagi Nabi? Ada beberapa perkara yang tidak diarahkan untuk beritahu. Nabi tahu tapi dia tak beritahu. Sebab kalau tahu, habislah, dah tahu habislah, malam lain tak datanglah. Tahu malam 21, malam 22, 23 confirm pergi Jekyll, pergi IOI, GM dan sebagainya. Sebab tu it becomes mysterious. Let it be. Biar dia jadi misteri supaya orang cari-cari, orang cari-cari, orang cari-cari. Nak dapat 10 malam pulun. Sayangnya ni dah 25, malam ni 26. Ada balance berapa hari lagi. So, kata ulama, ada dua group of ulama. Oleh kerana ulama besar muktabar, tidak boleh dikesampingkan dia punya kenyataan. Ini bukan biasa-biasa punya orang. Ulama yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, orang yang dekat dengan Allah. Okey, one group of ulama, dia mengatakan jika satu Ramadan jatuh pada Selasa, inilah kitab Fathul Wahhab baru sebut, Hasyiah Fathul Wahhab, Hasyiah Barmawi dan seumpamanya, maka diharapkan. Sebab tu guna perkataan diharapkan. Kita tak cakap jika hari Selasa 1 Ramadan maka Lailatul Qadar adalah, no, kita tak kata begitu. Ulama tak kata, diharapkan jatuh pada malam 25, malam tadi. Wah, malam tadi kat mana? Beli mercun. Kau mengilat kereta. Malam tadi kata satu ulama ni, nanti dulu ada can lagi, ada pandangan kedua. Okey. Jadi dia kata malam 25. Okey, kata Imam Ghazali untuk the second group of ulama, the second group of Muslim jurist, dia mengatakan jika Selasa lah 1 Ramadan maka akan jatuh pada malam 27. Maknanya malam Ahad esok ni.
Malam Ahad tu lah nak buat jenang, nak buat dudul dan sebagainya. Wis keselan ngelumpur lah. Itu dia punya ujian. Diharapkan pada malam 27. You still have one chance. Masih lagi ada satu chance 27. Ya. Tak mesti lah, memang tak mesti. Tapi yang cakap ni ulama besar, kena take note lah lebih sikit. Itu maksud dia begitu. 27. Ada pun tanda-tanda Lailatul Qadar ni macam biasalah. Banyaklah cerita-cerita anda terpengaruh certain terlebih baca internet sangat ni masalah. Sebab tu jangan baca sangat. Bacalah sumber-sumber yang reliable, informasi yang kredibel. Bukan semua maklumat nak dipercayanya. Asal dalam WhatsApp semua nak dipercayanya. Okey. Alright, tanda dia yang paling ampuh, yang paling kita tahu, pagi dia tak mendung. Pagi tak mendung. Dia macam biasa, dia cantik, matahari bersinar, tetapi sinarnya itu tidak terik. Lam takun asyi'at asy-syams. Sinar matahari itu tak terik, tidak menyengat. Biasa pukul 10 dah mula menyengat kan? Dia tidak menyengat, tidak memanas, sebab sinaran matahari itu blok, terhalang oleh sayap-sayap malaikat yang kembali ke alam mereka di alam atas. Dan sabit dalam riwayat kan bahawa malaikat mempunyai sayap. Tu sebab dia. Yang turun malam tu bukan 1-2 malaikat, berbondong-bondong. Banyak. Ada ulama mengatakan, tadi dalam tafsir Kabir, seluruh malaikat turun. Hebat. Tak usah tanyalah macam mana populasi awak nak kira dari segi fizik, dari segi matematik, berapa jarak dia seluas timur barat, satu sayap, kemudian berapa diameter bumi. Tak payahlah buat macam tu. Benda ni urusan Allah, urusan Allah, dia boleh buat apa. Okay, so we don't look into the scientific aspect. Dia akan masuk. Ada malaikat banyak dan malam itu tidak ada kejahatan. Tapi pisang tandukku hilang mang bengi. Ya mana ni betul Lailatul Qadar ni. Ada diserempeng lapuh hilang itu. Tidak ada kejahatan. Orang nak buat jahat malam tu tak jadilah. Dan ada juga pandangan mengatakan suara anjing tak ada. Sebab malam tu malamnya terlalu tenang. You can see all the stars, you can see the moon. Dia tenang. Tengok atas tu biasa orang tengok besok pagi tengok atas cerah. Paginya itu tidak mendung dan tidak, dia normal gitu. Adapun benda-benda lain wallahu alam lah yang biasa viral lah, pokok sujud lah, air menjadi batu. Awak banyak sangat minum air batu tu, air menjadi batu apa dan sebagainya, wallahu alam. Tu antara tanda-tanda ya. Kenapa lebih baik dari 1000 bulan tu yang kita nak ajar. Jadi cara mudah sedekah tiap malam RM10 macam 1000 bulan. Dan juga berdoa tu jangan dilupakan ya, untuk berdoa tu. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Still have 10 minutes. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Malam tu malaikat dan roh, tu isu dia, roh ni apa pula? Fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Malam tu tahbitu min kulli sama. Landing, tahbitu is landed. Malaikat itu turun daripada setiap langit dan dari Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah lokasi terpaling, salah, tapi budak sekarang dia suka sebut terpaling atas daripada alam dah, yang boleh dijangkau oleh manusia, dan itu pun Nabi Muhammad SAW. Habis Sidratul Muntaha tak ada dah, habis dah, tak tahu mana tempat. Tak ada siapa sampai lah. Stephen Hawking pun tak sampai, berteori fizik saja. Okey, meskipun kita raikanlah teori itu, bukan kita ya. Tak ada siapa sampai pun malam tu. Hanya Nabi Muhammad SAW, makhluk-makhluk di alam atas dan sebagainya. Jadi yang turun ke dunia malam tu malaikat ni terlalu ramai. Allah buat malaikat, jin, manusia. Nisbah dia paling ramai malaikat, second banyak jin, dan paling sikit ni golongan manusia dah Allah cipta dari segi nisbah.
So now dari setiap langit, daripada Sidratul Muntaha, ya, wamaskan Jibril ala wastiha, dan tempat tinggal Jibril tu adalah di tengah-tengahnya. Fanziluna ila al-ardi wa yu'minuna ala du'ain nas. Ni yang tadi saya cakap awal-awal ni. Dia orang turun ni, malaikat turun ni nak buat apa? Nak buat apa turun ni? Fanziluna ila al-ardi wa yu'minuna ala du'ain nas. Turun malam tu ke dunia dan mengaminkan doa manusia. Suatu nakal macam mana pun tolonglah minta doa. Doa ni dia ada adab ya, bukan doa stiker WhatsApp. Itu apa? Doa ni kena ada adab lah, pakaian bersih, berwudu, ada kiblat, dan dia ada format. Awak mesti cakap Bismillahirrahmanirrahim, anda mesti cakap Bismillahirrahmanirrahim, anda mesti puji Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa jenis pujian, janji pujian. Macam mana nak susun laras bahasa tu, it's up to you. Kemudian mesti ada selawat. Baru minta isi poin apa yang anda minta. Baru tutup balik dengan selawat. Tutup lagi dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan wa fi ni'mal kafi mazidah pun tak apa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tu format doa. Adab dia. Bukan main tadah terabu minta. Sebab itu orang berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salatan kamilah dan sebagainya. Salatan tunjina biha min jamil ahwal dan seterusnya. Baru minta. Allahumma barik lana dan sebagainya. Allahumma tawil amarana, Allahumma ahsin aqibatana, Allahumma wasi' arzaqana. Minta selawat balik dan tutup alhamdulillah. Tu format doa. Jangan lupa. Okey. Format doa yang secara beradab. Jadi ketika anda berdoa pada malam Lailatul Qadar, fal malaikatu yu'minuna du'an nas. Malaikat akan mengaminkan doa manusia. Amin. Gitu kan? Alright. Sampai bila tu dah mengaminkan tu? Ila waqti tulu'il fajri hatta matla'il fajr. Sehingga terbitnya waktu fajar, sehingga waktu subuh. Dia turun nak aminkan doa kita, dia turun ni mana sampai subuh lah, azan subuh dia balik ke alam dia, alam atas. That was the meaning of ar-ruh, because this was mentioned the word tanazzalul malaikatu war-ruh and ruh. What is meant by ruh? Ma ma'na ruh? Ma ma'na ruh nu tanazzalul malaika wa ruhu fiha bi rabbihim ay Jibril alaihi salam. Para malaikat war-ruh refers to yarji' ila Jibril. Malaikat Jibril adalah penghulu segala malaikat. Alright. So wahakal Kushairi, dan berkata Al-Imam Kushairi rahimahullah, anna ruha yang dikatakan dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu war-ruh. Siapa itu ruh? Sinfun min malaikah. They were group of malaikah, angels. Sinfun minal malaikah ju'ilu hafazah ala sairihim wa anal malaikah la yaranahum. Malaikat-malaikat, certain group of malaikat yang dia ini adalah menjaga. Malaikat lain tak nampak dia. Dia nampak malaikat ayat lain. So elite, some sort of elite angels. Okay. Itu yang dimasukkan ruh war-ruh. Hum asyraful malaika wa aqrabuhum minallah. Tanazzalul malaikatu war-ruh. War-ruh ni bukan ruh badan ni. Ruh, kata ulama, ada pandangan mengatakan ruh adalah group of malaikat, sekumpulan malaikat yang paling mulia di kalangan malaikat, wa aqrabuhum minallah ta'ala, dan paling hampir dengan secara maknawi, secara darjatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qila, dan dikatakan innahum jundun min junudillah. Allah jalla min ghairil malaikah. So it would be okay, banyak pandangan apakah masuk. Yang pasti konsep dia malam tu lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan kalender, bukan bulan astronomi. Okay, jadi buat amal, anda kata subhanallah as if you're pronouncing subhanallah for 1000 months. Selalu anda menyebut dalam 1000 kali dan sebagainya. Okay, paling mudah sedekah RM5 jadi macam 1000 bulan. Okey, baru saya nak sentuh sikit, saya ada lagi lebih kurang dalam berapa minit.
So cari pada malam ganjil, dan saya telah nyatakan tadi kata Imam Syazuli dan beberapa juga dalam Lataiful Minan wa Lataiful Ma'arif wal Minan, Ibn Rajab Al-Hambali kata 25 sebab dia berkumpul malam tadi lah, sebab dia berkumpul ganjil dan juga malam Jumaat, malam yang mulia. It is only an opinion, don't worry, sekadar pandangan, dia tidak ada yang spesifik. Nobody knows. Tidak ada siapa tahu bila Lailatul Qadar. Nabi tahu tapi dia tak bagi tahu. Kalau tak nanti kita yang malam lain kita enjoy gitu kan. So tak bagi tahu, cari je sendiri. So kata Imam Ghazali dan beberapa juga ulama, 1 Ramadan Selasa maka jatuh pada malam ke-27, that's mean malam Saturday night. Di Saturday night, malam Ahad yang terhampir ini. Diharapkan begitu, tak mestilah. Maybe yes, maybe no, kita tak tahu. Oleh kerana dia ulama, sebagai adab kita tidaklah nak criticize macam-macam. Jangan perasan awak dah buat satu thesis criticizing semua ulama dikritiknya dengan kurang ajar. Okey, itu selalu saya ingatkan. Setakat thesis awak tu tak payahlah sampai nak kurang ajar pada ulama. Ulama kena hormat pada ulama ya. Baik. Ulama-ulama hebat lebih kurang. Apa lagi? Alright. So bilakah Lailatul Qadar? Itu secara praktikal yang saya nyatakan. Two group of ulama, ada kata malam tadi 25 dan satu lagi ulama mengatakan 27. Apapun yang anda balunlah semua malam ganjil tu. Yang sebenarnya persoalan bila ni memang nobody knows. So ikhtalafa al-ulama fi ta'yin Lailatul Qadar wa fi ay lailatin takun wa dhahabu fi dhalika madhhabi syatta wa wasat ila bid'ah wa 40 madhhaban. Nampak tu? Cerita bila Lailatul Qadar ni ulama berselisih pandangan sehinggalah mereka berpandangan sehingga punya kumpulan-kumpulan tertentu mazhab syatta wasat ila bid'ah, 40 mazhab, 40 opinion, 40 idea, 40 pandangan nak menyatakan bilakah Lailatul Qadar. 10 hari je. Alamat dia begini. Saya ambil satu pandangan ya, bilakah sebenarnya malam Lailatul Qadar. Para sahabat, kebanyakan para sahabat itu di antaranya Ubay bin Ka'ab, okey. Dia mengatakan bahawa berlaku wa madhhabun ini wa annaha lailatul 27 malam ke-27 wa huwa madhhabu jama'atin minas sahabah, dan ini adalah mazhab kebanyakan para sahabat mengambil 27 seperti Ubay bin Ka'ab, Umar wa ibn Huzaifah ya, begitu juga daripada mazhab Ahmad wa riwayat bin Hanifah, dan kata-kata pandangan para ulama yang banyak, it will take place on 27. Ya, ni opinion. Okey, majoriti mengatakan 27. Maka Ibn Abbas sendiri mempunyai satu kaedah istinbat Ibn Abbas Lailatul Qadar. Ibn Abbas punya kaedah bagaimanakah dia menentukan apa Lailatul Qadar. Dan mengatakan Ibn Abbas juga dipanggil oleh Sayyidina Umar, dia mengatakan, Sayyidina Umar tanya dia, Ibn Abbas ni cerdik sebab Nabi dah faqih fiddin wa alim ta'wil. Nabi ni doakan jadikan dia orang faqih, bukannya fiqh, orang yang faham dalam agama, wa alim ta'wil, dan ajarkanlah dia ta'wil. So Ibn Abbas ni pandai ta'wil dan juga faham agama, pandai tafsir Quran dan sebagainya. Sayyidina Umar panggil nak tanya bilakah Lailatul Qadar. Okey, maka para sahabat yang lain mengatakan telah 10 days in the month of Ramadan, 10 hari terakhir. Maka kata Ibn Abbas, saya rasa saya tahu. Maka Sayyidina Umar kata fa'ayu lailatin, bila malam tu? Okey, sabi'atan di au sabi'atan tabqa min al-ashr al-awakhir. Artinya hari yang ke-7 daripada 10. Maknanya 27 lah. Itu kata Ibn Abbas. Faqala Umar bin aina alimta dhalik? Kamu tahu dari mana? Khalaqallahu sab'a samawati. This is the reasoning given by Ibn Abbas. Mana kau tahu 27? Sebab Allah jadikan langit 7. Allah jadikan bumi pun ada 7. Allah jadikan hari seminggu pun ada 7. Dan sebagainya. Okey. Dan kita sujud dengan 7 anggota, tawaf juga dengan 7 pusingan, melontar jamrah juga 7. Jadi kata faqala Umar laqad fatinta li amrin ma fatina lahu. Engkau bijak pada perkara yang aku tidak tahu. Itu ijtihad.
Ijtihad ni maknanya zonni, bukan qat'i. It is not 100% right, but zonni masih boleh diterima. Jadi itu antara ijtihad para ulama, usaha para ulama untuk mencari malam Lailatul Qadar. So ini pandangan yang mengatakan 27. Okey. Jadi ada 2 poin lagi. Okay, kita ada berapa zuhur bila? 1 19. Okay, I give you 2 point. Apakah standard minimum requirement awak ni qualified dipanggil seorang yang membangunkan Lailatul Qadar? Kalau ma yahsulu bihi yahsulu bi qiyamul lail. Katalah malam Ahad nanti Lailatul Qadar, atau malam nanti kita tak tahu. Status awak orang yang menghidupkan, mengqiyamul lailkan, orang yang menghidupkan Lailatul Qadar, apa dia punya kriteria? So the minimum standard. We look at the ulama. When Imam Malik fil Muwatta balagha an Sayyid bin Musayyib man syahida al-isya' Lailatul Qadar ya'mal fi jama'atin faqad akhadha bihadhi minha. Kita tak boleh senang-senang klaim malam tadi aku dapat Lailatul Qadar, tapi awak tengah pilih mercun, disqualified. Malam tadi aku dapat Lailatul Qadar ni, pagi ni malam tadi betul, tapi awak masih bersembang kat kedai Tom Yam, you are disqualified. Awak tak dapat Lailatul Qadar. Konsep dia bukan hanya berada pada Lailatul Qadar. Wah, malam tadi Lailatul Qadar, alhamdulillah lah, pagi ni tengok tanda, aku dapat, tapi awak tak buat apa. Awak sibuk nak polish kereta, polish sport rim, tu je dah. Anda meskipun kebetulan anda mendapati tanda itu, you are not qualified. Anda tidak berkelayakan dipanggil orang yang dapat qiyam Lailatul Qadar. So minimum standard kata Imam kata Malik dalam kitab Muwatta, man syahidal isya, siapa yang sembahyang jaya'ani fi jama'atin, bersembahyang jamaah isya, faqad akhfa bihadhi minha. Itulah minimum standard. Boleh nak mengaku alhamdulillah aku dapat Lailatul Qadar tadi. Minimum standard adalah dengan solat isya berjamaah. Kadang tarawih atau kau isya yang hilang kok. Habis itu yang lain macam mana? Itu minimum lah. Kalau boleh buat tarawih nanti kat rumah ada tahajud pun dapat lah. Tapi minimum ni. Sebab tu 10 ni, 10 terakhir ni kalau boleh isya tu jemaah lah. Itu min ulama kata begitu. Wa akhraj Abu Syarh Asbahani min tariq Abi Musa Adin bi isnadin da'if an Abi Hurairah marfu'an salal isya ala akhir jama'atan fi Ramadan faqad rakadal qadar. Siapa sembahyang isyak sekali berjamaah tu, dialah baru dia boleh kata aku dapat Lailatul Qadar malam tadi. Apa lagi lah kalau lepas tu dia tarawih, dia witir janganlah cabut. Saya dah cakap kat sini kan, alang-alang menyeluk Pekasam biar sampai ke Pangkal Lengan. Kenapa nak cabut? Witir 3 je pun bang. Saya dah kata kan, 3 rakaat. Witir unik untuk bulan Ramadan, dia boleh dibuat saya berjamaah sunat dalam suara yang nyaring, dah ada kunut after 15 terakhir. Ya. Okey, dan akhirnya itulah dia. Mudah-mudahan bila anda dapat insya, janganlah insya saja, adalah wirid sikit ke, duduklah kejap. Benda macam ni bukan nak tunggu jadi ustaz, asalkan orang Islam. Tak kira lah awak kerja apa pun, tak nak tahu pun, asalkan orang Islam, sebuatlah selawat 10 kali bertepatan macam seolah-olah 1000 bulan. Akhirnya, okay, this is my last point. Akhirnya hal yukhbiru biha man ra'aha. Nak viral ke, siapa yang nampak dan menjumpainya dan mendapatinya, tak payah viral, sibuk dalam grup WhatsApp bertukar-tukar gambar matahari waktu pagi. Johor Bahru punya matahari macam mana? Waktu syok sendiri di kalangan demo ni. Shah Alam macam mana? Shah Alam punya matahari apa benda lah. Yang buat tu pun ketayak besar tau, serban besar tau, berwirid ribu-riban dia mengaku. Apa kau bondo lah. Sungai Lang bagi dia macam mana gambar Sungai Bangis Bangi. Kata Imam Taqiyuddin Subki, dia kata tak payahlah. Okey, yu'khadhu minha istihbabu kitmani Lailatul Qadar. Sunat sembunyikan malam Lailatul Qadar barang siapa yang mendapatinya. Sebab apa?
Wal hikmah fi anu karamah. Sebab orang yang dapat Lailatul Qadar ni dia satu keistimewaan karamah, dan karamah ni kepada orang yang Allah sayang. Ya. Dan karamah ini di sisi orang alim, di sisi wali lah, dia tak suka cerita benda-benda pelik yang berlaku pada diri dia, sebab mereka takut riak ataupun ujub, bangga diri dan merosakkan amal. Sebab tu dia tak cakap. Kita orang biasa, saya orang biasa, bila ada benda pelik, magic berlaku pada saya banggalah, viral. Oh, awak tak tahu ke ada benda pelik dengan saya? Saya guna duit RM10 tak habis-habis, keluar aja dekat poket saya. Oh, saya pun cerita kat orang. Tak betul. Para wali dan orang-orang yang soleh, dia kalau ada sesuatu keajaiban, dia tak cakap dengan siapa, sebab dia takut dia syok sendiri. Power juga aku ya, ada karamah. Dia takut macam tu. Sebab tu tak payahlah tanya Sungai Lang Matahari macam mana, Kancung macam mana, Sungai Kelambu macam mana, Kelanang macam mana. Apa tujuan dia? Okey, katalah betul, mesti ada sebesar zarah akan terbit dalam jiwa. Oh, alhamdulillah, aku dapatlah malam tadi, mungkin aku orang baik. Ada macam begitu lah. Sebab tu tak payah cerita, tak payah layan. Kau bagi je lah sunset, gambar-gambar matahari kat Google tu, tak payahlah nak tanya-tanya tu. Itu kata Imam Taqiyuddin As-Subki, nak jaga hati. Itulah sebenarnya orang yang beradab. Juga wala taksus ru'yaka ala ikhwatik. Nabi aku bagi tahu Nabi Yusuf, kau jangan cerita mimpi ni ada bulan bintang sujud kat engkau, nanti dia orang jealous. Juga yang kedua, mengelakkan hasad. Oh, dia tu dapat Lailatul Qadar ya, mula mengumpat, dah jadi dosa dah. Sebab itu disunatkan diam-diam sudah. Secara jujur saya pernah bertanya pada banyak tempat, siapa yang dia confident dia dapat Lailatul Qadar? Bukan rasa-rasa ya. Confident. Dia confident dia dapat Lailatul Qadar. Siapa? Syok sendiri cerita matahari itu je lah. Jadi bukan ke situ, yang penting kena banyak doa tiap-tiap malam, tenang, okay? Happy go lucky, baca selawat, pergi masjid, baca Quran satu muka pun tak apa, 10 muka okey lagi, okey. Jadi itu kata Imam Taqiyuddin As-Subki, tak payahlah nak cerita-cerita, sunat disenyapkan. Takut merosakkan amalan kita bila riak dan syok sendiri ni. Syok sendiri bahasa moden, bahasa tasawuf ujub, habis amalan kita. Waliyazbillah. So itu peringatan untuk diri saya dan tuan-tuan, mudah-mudahan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.